AirAsia baru-baru ini mengusulkan rancangan pengumpulan dana terbesarnya sejak negara kita dilanda pandemik. Tujuannya adalah untuk menjana sekitar 1 bilion ringgit dan kali ini melalui terbitan hak atau right issue atau nama yang lebih tepat RCUIDS, Redeemable Convertible Unsecured Islamic Debt Securities. Dalam bahasa Melayunya, sekuriti hutang Islamik boleh tebus, boleh tukar dan tidak bercagar. Saya pasti ramai antara kita yang tak mengenali apa RCUIDS ni. Sebabnya, cara ini memang jarang dijumpai dalam pasaran saham. Jadi hari ini, saya akan ceritakan sedikit tentang tindakan korporat yang AirAsia lakukan. Jangan lupa tonton sampai habis. Di akhir video nanti, saya akan beri pandangan saya terhadap saham AirAsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Syazni dalam channel Equilogy untuk segmen soal saham di mana saya akan kongsikan dan berikan persepsi ataupun pandangan kami terhadap pasaran kewangan dan cerita di sebalik saham-saham Malaysia. Kalau anda belum subscribe channel YouTube dan join grup Telegram kami, pastikan anda tekan butang subscribe dan tekan link Telegram di ruangan description. RCUIDS, Redeemable Convertible Unsecured Islamic Debt Securities. Daripada namanya, kita boleh pecahkan kepada 3 bahagian untuk mudah difahami. Pertama, boleh tebus bermaksud penerbit bond iaitu AirAsia boleh menebus semula bond daripada pemegang bond pada tempoh masa tertentu dan penerbit bond akan mengembalikan modal dan faedah kepada pemegang bond. Kedua, boleh tukar bermaksud sebelum tarikh luput yang ditetapkan, pemegang bond berhak menukar pegangan bond mereka kepada pegangan saham biasa AirAsia pada harga yang telah dipersetujui. Ketiga, bond tidak bercagar, merujuk kepada syarikat tidak meletakkan sebarang cagaran atau jaminan ketika menerbitkan bond tersebut. Contohnya, sebuah syarikat, katakan syarikat pemaju, akan menggunakan inventory tanahnya sebagai cagaran. Bond seperti ini dipanggil bond bercagar atau secured bond. Tahap senioriti atau keutamaan dalam pembayaran balik, bond tidak bercagar lebih tinggi daripada saham biasa, tetapi ia lebih rendah daripada bond bercagar. Misalnya, syarikat menghadapi situasi bankrupt dan dipaksa tutup. Ia perlu memberi pampasan kepada pemegang bond terlebih dahulu, barulah pemegang saham biasa. Manakala antara pemegang bond pula, keutamaan pampasan akan diberikan kepada pemegang bond bercagar. Maksudnya, kalau AirAsia terpaksa tutupkan perniagaannya, lepas dah jual ke semua aset dan lebihan tunai yang AirAsia dapat, katakan cuma cukup untuk membayar pemegang bond bercagar. Jadi, pemegang bond tidak bercagar langsung tak akan dapat apa-apa, apatah lagi pemegang saham biasa. AirAsia sebelum ni telah menjana lebihan dana melalui private placement dan sekarang sekali lagi melalui RCUIDS. Jika pemegang saham setuju untuk melanggan, setiap 6 unit saham induk akan diberi 2 RCUIDS dengan nilai nominal 75 sen berserta dengan 1 warrant percuma. Durasi bond ini adalah 7 tahun dengan kadar faedah tahunan sebanyak 8%. Jika rancangan ini berjaya, AirAsia dijangka akan menjana sebanyak 1.024 bilion ringgit atau sekurang-kurangnya 615.9 juta ringgit. Selain itu, langkah ini dijangka akan selesai sekitar suku ke-4 tahun ini. Nilai nominal RCUIDS yang diterbit oleh AirAsia kali ini iaitu 75 sen, harga pertukaran atau conversion price kepada saham juga bernilai 75 sen. Bermaksud, pemegang saham yang melanggan RCUIDS di samping akan mendapat faedah 8% setiap tahun untuk bond, dalam masa 7 tahun boleh menukar RCUIDS kepada saham induk tanpa sebarang modal tambahan. Di samping itu, warrant percuma yang diterima juga boleh ditukarkan menjadi saham induk. Sebenarnya, tempoh 7 tahun untuk sebuah bond boleh dikatakan bond berdurasi panjang atau long tenure bond. Ini kerana bond terdedah kepada risiko durasi atau duration risk. Duration semakin panjang, semakin berisiko tinggi. Kerana harga bond sangat sensitif terhadap kadar faedah pasaran. Kedua-duanya saling bergerak secara berlawanan, satu naik, satu turun. Seperti keadaan sekarang, kita berada dalam persekitaran kadar faedah yang rendah. Tapi dalam masa 7 tahun, kadar faedah ini pasti dinaikkan semula apabila ekonomi kian pulih. Atau akan direndahkan lagi, itu saya tak pasti. Bayangkan, terdapat sebuah bond diterbitkan dalam kadar faedah pasaran 10% setahun yang lepas. Namun, apabila kadar faedah pasaran sekarang naik kepada 12%, menunjukkan sekarang pelabur boleh mendapatkan bond lain dengan pulangan yang lebih tinggi, menjadikan permintaan kepada bond sebelum ini semakin kurang. Secara langsung, permintaan kurang, harga pasti akan jatuh. Kerana bond tersebut tidak lagi menarik di mata pelabur. Disebabkan risiko durasi inilah, AirAsia menawarkan bond yang boleh ditukar. Sekiranya AirAsia berjaya mengharungi cabaran ekonomi sekarang, operasi syarikat kembali berjalan, keuntungan kembali normal,
harga saham naik melebihi 75 sen, bermakna anda boleh tukarkan RCUIDS kepada saham biasa pada harga pertukaran 75 sen. Secara langsung, mendapat untung daripada perbezaan antara 75 sen dan harga saham semasa pada ketika itu. Untuk memenuhi syarat minimum aktiviti korporat ni, pada masa sama memberi lebih keyakinan kepada para pelabur, RCUIDS berjumlah 615.89 juta akan dijamin secara peribadi oleh kedua pengasas AirAsia, Tan Sri Tony Fernandez dan Datuk Kamaruddin. Mereka berdua masing-masing akan melanggan 533,000 dan 667,000 unit RCUIDS atau bersamaan dengan 0.9 juta ringgit. Selain itu, syarikat induk Tune Life Sdn Bhd dan Tune Air Sdn Bhd juga masing-masing akan melanggan 127.75 juta ringgit dan 129.12 juta ringgit. Selebihnya sebanyak 478 juta unit RCUIDS yang bernilai 358.62 juta, AirAsia secara peribadi akan mencari dan menjual kepada penaja jamin atau underwriter yang lain bagi mengumpul dana untuk syarikat. Sekiranya semua pemegang saham utama dan pelabur runcit melanggan RCUIDS AirAsia ni, maka syarikat dapat mengumpul jumlah tertinggi yang disasarkan iaitu sebanyak 1.024 bilion. Kalau kita ambil bilangan maksimum 1.024 bilion sebagai rujukan, AirAsia merancang untuk menggunakan 508.49 juta sebagai modal kerja yang merangkumi perbelanjaan kaki tangan, perbelanjaan bahan bakar pesawat dan perbelanjaan berkaitan dengan IT. Dalam pada itu, AirAsia juga menjangka akan memperuntukkan 226.74 juta untuk kos futures hedging bahan bakar, 153.61 juta untuk penyelenggaraan pesawat dan perbelanjaan lain. Di samping itu, AirAsia juga merancang untuk membelanjakan 122.89 juta untuk mengembangkan perniagaan digitalnya seperti aplikasi Super App AirAsia, BigPay dan Teleport. Baki 12.33 juta adalah untuk kos aktiviti korporat RCUIDS. Walaupun RCUIDS kali ini dilihat agak munasabah, tapi pastinya syarikat sudah tidak menemui jalan lain yang lebih baik sebelum membuat keputusan meminta daripada pemegang saham. Dan saya percaya dalam keadaan ekonomi sekarang, bank dan kerajaan pun tak mampu untuk bantu AirAsia kerana mereka sendiri pun berada dalam keadaan tertekan dan kesempitan. RCUIDS ni agak positif bagi pelabur kerana sebahagian dana juga digunakan untuk mengembangkan perniagaan digital AirAsia. Sebelum ni, Tony mengatakan bahawa AirAsia akan menumpukan pada pengembangan perniagaan digitalnya tahun ini dan beliau berhasrat untuk meningkatkan perolehan yang bukan daripada segmen penerbangan kepada 50%. Keseluruhan perniagaan tidak boleh terlalu bergantung kepada segmen penerbangan semata-mata. Baru-baru ni pun AirAsia telah menandatangani perjanjian untuk membeli perniagaan digital Thailand milik syarikat unicorn Indonesia Gojek dengan harga 50 juta US dollar dan sedang mempertimbangkan untuk membawa cabang digitalnya iaitu AirAsia Super App untuk disenaraikan di Amerika Syarikat melalui SPAC bagi menjana dana sebanyak 300 juta US dollar. Berdasarkan kesemua tindakan pengurusan AirAsia di atas, pertama, memang pengurusan berhasrat untuk membawa lebih banyak nilai tambah daripada perniagaan digitalnya kepada syarikat. Namun, dari sudut yang lain pula, pengurusan sememangnya terdesak untuk kumpul dana tambahan dan mewujudkan aliran masuk tunai agar syarikat dapat terus bertahan. Satu perkara yang kita wajar bagi perhatian ialah agak mengejutkan RCUIDS ni boleh menawarkan kadar faedah setinggi 8%. AirAsia sendiri telah mempunyai masalah hutang yang besar. Sekarang ditambah dengan RCUIDS dengan faedah yang begitu tinggi, adakah ia akan meningkatkan kos pembiayaan AirAsia pada masa yang sama membawa risiko hutang lapuk yang lebih tinggi? Itu persoalannya. Secara kesimpulan, kami beranggapan dana tambahan sebanyak 1.024 bilion ni, AirAsia cuma dapat bertahan lebih kurang setahun. Ini hanyalah penyelesaian sementara dan masih bukan jalan keluar kepada AirAsia. Penyelesaian yang sebenar masih bergantung kepada pemulihan keseluruhan sektor penerbangan. Setakat ni, kita dapat lihat industri penerbangan di Eropah dan Amerika Syarikat telah mula beransur pulih. Itu pun dengan bergantung kepada kadar keberkesanan vaksinasi di sana. Di negara kita, seperti yang kita tahu, dengan beberapa negara Asia Tenggara masih dalam keadaan yang teruk. Tapi berita baiknya adalah kadar vaksinasi tempatan telah mencapai lebih 10% daripada jumlah penduduk. Di samping negara-negara jiran kita pun semakin mengikuti rapat. Jadi mungkin tak lama lagi kita boleh tengok lebih banyak pesawat AirAsia mula berlepas. Tapi dengan situasi sekarang ni, sektor penerbangan sekurang-kurangnya memerlukan 6 bulan ke setahun untuk pulih sepenuhnya. Pada masa tu, adakah AirAsia perlu sekali lagi meminta daripada pemegang saham? Apakah pandangan anda?
kongsikan pendapat anda dan jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Kita telah tiba di penghujung video. Sebelum tu, kalau anda ingin dapatkan e-book percuma yang menerangkan cara untuk mulakan pelaburan dalam saham menggunakan formula dan teknik yang dipraktikkan oleh para penganalisis, pastikan anda klik pada link di ruangan description. Kalau anda suka video kami, tekan butang like, subscribe, tekan butang loceng dan share video ni. Sampai di sini saja episod soal saham kali ini. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Stay safe. Assalamualaikum.